Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita hidayah, inayah, taufik dan as-sihah yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam sana nanti. Muslim dan muslimat sekalian, sekarang kita berada di pertengahan bulan Zulkaidah dan lebih kurang 12 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan apakah kelebihan dan amal-amal soleh yang perlu kita lakukan di bulan Zulhijjah nanti. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, azkan nasi wa aqaluhum man zakara khatimatahu wasta'adda laha. Azkan nas, manusia yang paling cerdik. Dia manusia ni ada yang cerdik, ada yang tak cerdik. Wa aqaluhum, dan manusia yang paling berakal, man zakara khatimatahu, orang yang ingat akan pengakhiran hidupnya. Maknanya kita tahu bahawa hidup kita ni bersambung. Selepas dunia ada akhirat. Jadi pengakhiran hidup dunia ni menjadi penentu kepada kita, adakah kita ni orang yang bahagia di sana ataupun sebaliknya. Jadi orang yang paling cerdik dan orang yang paling berakal, dia memikirkan, dia ingat bagaimana pengakhiran hidup dia nanti. Wasta'adda laha, dan dia membuat persiapan untuk menghadapi untuk berpindah alam ke sana nanti. Jadi maknanya itu dipanggil orang yang paling cerdik. Manakala orang yang bodoh dan orang yang tertipu adalah orang yang tidak memikirkan bagaimana dia nak mati dan apakah amalan-amalan yang dia perlu lakukan untuk dia hidup senang di alam sana. Jadi manusia ada dua. Yang pertama azkan nas, manusia paling cerdik, dan yang kedua ahmaqun nas, manusia paling bodoh. Wa qala Allah jalla sya'nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia akan bertemu dengan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memaklumkan kepada kamu, memberitahu kepada kamu akan apa yang kamu telah kerjakan. Jadi segala perbuatan kita di dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikhabarkan kepada kita di sana nanti. Jadi sebab itulah kita kena membuat persiapan untuk menghadapi sakaratul maut dan perkara yang selepas kematian. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar berkata,
idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila kamu berada pada sebelah petang, kamu jangan menunggu pada waktu pagi. Katakanlah pada waktu petang nak baca Quran, tunggulah besok kan. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah pula kamu tunggu pada waktu petang. Katakanlah kamu nak bersedekah, tunggulah petang nanti. Tak, maknanya pada masa tu buat dulu. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ambillah peluang semasa kamu sihat untuk melakukan amal soleh sebelum kamu sakit. Sebab kamu sakit ni, apabila sakit memang kita tak larat nak beribadat. Di masa sihat ni buat betul-betul. Wa min hayatika limautika. Dan buatlah amal kebaikan kamu semasa hidup kamu untuk kematian kamu. Jadi maksud kita hidup ni lah yang kita nak bina penempatan kita di alam akhirat nanti. Wa qala Allah jalla sya'nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sesiapa yang berat amal timbangannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang diredai. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan amal kebaikan dia, maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Wa ma adraka ma hiya. Apakah yang kamu tahu tentang hawiyah tersebut? Narun hamiyah. Ia adalah neraka yang bernyala-nyala. Wa ma'na fa ummuhu hawiyah yakni Jahannam. Maksud perkataan ummuhu hawiyah maknanya neraka Jahannam. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, ma'na fa ummuhu hawiyah famasiruhu ila an-nar. Makna perkataan ummuhu hawiyah makna dia tempat kembali mereka adalah ke neraka. Jadi maknanya ada yang kembali ke syurga dan ada kembali ke neraka. Narun hamiyah ay syadidatul hararah. Neraka yang menyala-nyala tadi dengan makna neraka yang amat panas. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Adalah sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hazihi allati yuqidu ibnu adama juz'an min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang kamu nyalakan, api yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ni adalah satu bahagian daripada 70 bahagian kepanasan neraka Jahannam. Maknanya satu juzuk je daripada 70 juzuk. Mana api yang ada di tangan kita sekarang ni kan, tu pun dah panas sangat. Okay. Qalu, sahabat bertanya, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Demi Allah kalau so pun dah cukup panas wahai Rasulullah. Qal, Nabi berkata lagi, fa innaha fudilat 'alayha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Bayangkan maknanya lebih lagi ada 69 bahagian. Setiap bahagian tu sama dari segi kepanasan. Maknanya kepanasan api di dunia ni pun satu daripada 70. Bayangkan kepanasan neraka ini 70 kali ganda daripada api dunia. Sebab itulah kita kena waspada, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, husnul khatimah huwa an yuwaffaqa al-'abdu qabla mautihi lijtinabi kulli ma yughdibu Allah Ta'ala. Dia mati ni ada dua keadaan. Yang pertama dipanggil husnul khatimah, mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Yang kedua dipanggil su'ul khatimah ataupun mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kita kena bercita-cita dan kita kena berdoa supaya kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, innama bu'isal 'abdu ala ma mata alaihi, atau kama qala, sesungguhnya seseorang itu dibangkit di hari akhirat mengikut bagaimana pengakhiran dia. Kalau mati dalam keadaan yang baik,
maka dibangkit dalam keadaan yang baik. Kalau mati dalam keadaan yang buruk, dibangkit dalam keadaan yang buruk. Husnul khatimah dengan makna an yuwaffaqal abdu, seseorang itu diberi taufik, diberi hidayah, diberi nur, diberi jalan qabla mautihi, sebelum dia mati, bijtinabi kulli ma yughdibullah ta'ala, untuk menjauhi segala perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang tu dia menjalani kehidupan dia dalam keadaan yang amal soleh sampailah dia tu meninggal dunia, itu dipanggil husnul khatimah. Ataupun seseorang yang dahulunya memang jahat, memang tak sembahyang, memang melakukan zina, memang awak dan sebagainya, tapi saat semasa sebelum dia mati tu, dia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beramal melakukan amal soleh, maka dia juga dipanggil mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Wat taubah minaz zunubi wal ma'asi, orang tadi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat daripada segala dosa dan maksiat. Jadi Nabi kata at-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang bertaubat daripada dosa, maka dia tidak ada dosa. Jadi sebelum dia mati tu, dia sempat bertaubat, maka dia tak ada dosa, maka dia dikatakan sebagai husnul khatimah juga. Wal iqbal ala ta'ati wa a'malil khair, dan dia itu mendapat taufik untuk melakukan ketaatan dan amal-amal kebaikan. Summa yakun mautuhu ba'da zalika ala hal al-hasanah, kemudian dia mati dalam keadaan yang sedemikian rupa. Maknanya di saat-saat akhir itu yang penting. Kan yang penting saat-saat akhir, bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Yajibu 'alal muslimi, menjadi kewajipan kepada orang Islam, an yas'alallaha ta'ala daiman fi du'aihi, menjadi kewajipan ke atas orang Islam untuk sentiasa minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yusbita qalbahu ala ta'ati, supaya Allah Taala ni menetapkan iman dalam hati kita dalam melakukan amal-amal ketaatan, wa an yarzuqahu subhanahu husnal khatimati indal maut, dan minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia husnul khatimah, pengakhiran yang baik ketika mati. Lepas tu dah kita kena mintaan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wahai Tuhan kami, berikanlah pengakhiran kepada kami dengan pengakhiran yang baik, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan janganlah engkau jadikan pengakhiran kami ini dengan pengakhiran yang tidak baik. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-amalus salih huwa kullu ma yardallahu subhanahu wa ta'ala min aqwalin aw a'malin. Dia amal soleh ni yang kita nak bawa ke alam akhirat, yang kita nak bekalkan ke alam akhirat, adalah segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha, sama ada dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan. Fal amalus salihu, amal salih itu yashmalu a'malal qulub kan niyyati tayyibati. Amal salih merangkumi amal-amal hati seperti niat yang baik. Contohnya kita niat malam ini aku nak datang belajar, nak datang mendengar kuliah, maka itu dipanggil amal salih. Sebelum tidur kita niat pukul 4 aku nak bangun tahajud, itu amal salih. Besok hari Jumaat ataupun malam ini aku nak baca suratul kahfi, niat sahaja pun dah dapat pahala, dipanggil amal soleh. Wa amalil jawarih, dan amal-amal anggota zahir, ka khutuwatika ilal masajid, seperti kamu melangkah ke masjid, itu dinamakan sebagai amal-amal soleh. Lil amali salihi samaratun fid dunya wal akhirah. Amal soleh ini dia ada samarat, dipanggil apa? Samarat ni buahan, maknanya dia mendapat buah yang baiklah di dunia dan akhirat. Yajiduhal muslimu fi hayatihil yaumiyah, seseorang muslim dia mendapat buah tadi, dia mendapat habuan tadi, dia mendapat kebaikan tadi semasa kehidupan di dunia lagi. Wa kadzalika yajiduha fi hayatihil al-ukhrawiyah,
dan begitu juga dia akan dapati buah tadi, hasil tadi semasa hidup di akhirat. Jadi amal soleh ini semasa di dunia pun dia mendapat kebaikan dan semasa akhirat dia mendapat kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, takutlah kamu, yauman, suatu hari nanti, turja'una fihi ila Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap jiwa itu akan diwafatkan, akan dimatikan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, seseorang itu akan mendapat balasan terhadap apa yang dia kerjakan. Wahum la yuzlamun, dan dia tidak dizalimi sedikit pun. Maknanya kebaikan yang kita buat, kita akan dapat balasan yang baik. Keburukan yang kita buat, kita akan mendapat balasan yang buruk. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba walaupun sedikit. Wa fi hazil ayati nassun ala anna as-sawaba wal iqaba muta'alliqun bikasbil a'mal. Ayat di atas tadi menunjukkan kepada kita bahawa balasan baik dan balasan buruk bergantung kepada kerja yang kita lakukan. Kita buat baik maka mendapat balasan syurga, kita buat jahat maka mendapat balasan neraka. Lil amali salih samarun fid dunya qabla al-akhirah. Amal salih ini dia ada kebaikan dan dia ada penghasil yang baik sebelum akhirat lagi. Fallahu Ta'ala huwal karimul ladzi yujazi man ata'ahu bis-sawabil jazil fid dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah ini akan memberi balasan kepada orang yang mentaati perintahnya dengan diberikan balasan yang banyak semasa di dunia, pahala yang banyak. Ma'a maddakharahu lahum fil akhirah, di samping Allah Ta'ala simpan dia untuk balasan di hari akhirat. Jadi orang yang melakukan amal soleh ni semasa di dunia dia dah merasai hasil yang baik tadi kan, dengan kehidupan yang tenang, dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang diberkati dan sebagainya. Jadi amal soleh tadi, pahala tadi pula disimpan untuk akhirat, untuk dimasukkan ke dalam syurga. Okay. Wa min samaratil amali salih as-sa'adatu wal hayatu tayyibah. Di antara kebaikan ataupun hasil daripada amal soleh adalah yang pertama, as-sa'adatu wal hayatu tayyibah. Kita dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan kita dapat menjalani kehidupan yang baik semasa di dunia. Jadi sebagaimana saya katakan bahawa kebahagiaan tidak diukur sejauh mana seseorang itu kaya. Kebahagiaan tidak diukur sejauh mana seseorang itu memiliki harta yang banyak. Tapi kebahagiaan diukur sejauh mana seseorang itu mempunyai hubungan yang baik, yang rapat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sa'adatu hiya al-ghayatu allati yabhathu 'anha jami'ul bashar. Bahagia ni semua orang cari. Semua orang cari bahagia. Tidak ada orang yang tak nak bahagia, tak ada. Wala takunu illa fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenar, kebahagiaan yang hakiki tidak akan berlaku kecuali dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, wanita yang baik pasangan dia lelaki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, lelaki yang baik pasangan dia perempuan yang baik. Jadi orang yang baik dapat menjalani kehidupan yang baik. Jadi yang pertama, kalau kita nak cari kebahagiaan yang sejati, orang yang taat akan Allah, orang yang taat akan Rasulullah. Wal musara'ah ila kulli amalin yuhibbuhu Allah wa yardahu, dan bersegera melakukan setiap amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diredainya. Okey, contohnya tuan-tuan sekalian, kita datang ke masjid selepas sembahyang berjamaah, apa yang kita rasa dalam hati kita? Sungguh happy,
sungguh selesa, sungguh bahagia, sungguh seronok kan. Itu dipanggil kebahagiaan dicampak kepada mereka yang melakukan amal soleh semasa di dunia. Wa min samaratil amalil as-salih, di antara kebaikan yang kita dapat daripada hasil amal soleh tadi, al-barakatu fil umri wal rizqi ala mustawa al-fardi wal mujtama'at, mendapat keberkatan hidup sepanjang umur kita, sama ada dari segi individu ataupun masyarakat. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk sesebuah kampung itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami akan buka bagi mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Jadi kalau kita nak dapatkan keberkatan, maka kita naklah bertakwa. Jadi kalaulah negara kita ini menjemput konsert Coldplay kan, pada hujung tahun ini ni, sebenarnya tidak mendapat keberkatan, bahkan entah bala apa yang akan turun. Wallahu a'lam. Wa min samaratil amal salih, di antara kebaikan kita melakukan amal saleh, nurul wajhi wa baha'uhu, kita mendapat nur pada wajah. Nur maknanya wajah yang berseri. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, tanda-tanda mereka yang bertakwa ini berada pada wajah mereka hasil daripada banyak sujud. Kan orang yang sembahyang sunat banyak kan ada tanda kan, kesan daripada tanda dia banyak sujud. Kerana kita tengok orang yang soleh ni memang wajahnya adalah wajah yang berseri. Kita tengok wajah dia, kita kata Allah kan, memang wajah yang berseri. Okay. Wa min samaratil amali salih, di antara kebaikan yang kita melakukan amal saleh juga adalah husnul khatimah, kita mendapat husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Wa tanazzalu malaikah al-rahmah indal maut, dan malaikat rahmat turun semasa kita nak mati. Dia semasa nak mati ni ada dua jenis malaikat. Yang pertama malaikat yang garang sangat, dia bengis, pongoh. Aku kata panggil pongoh kan. Dia datang orang yang buat maksiat ni, yang tak semaya ni, yang kafir ni, datanglah keadaan yang bengis, ambil nyawa dalam keadaan yang pongoh. Tapi malaikat yang baik datang menemui orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi datang dalam keadaan yang senyum. Dan betul kita tengok orang yang soleh ni, wajah dia mati, masa mati tu ada ketikanya mati dalam keadaan senyum, sebab malaikat senyum. Tu saya cerita saya dengar daripada ceramah Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi kan, dia cerita macam mana ketika nak mati kan. Jadi kalau orang yang tak sembahyang ni, ya Allah, malaikat pawang sangat. Takut kita tengok kan. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, thumma istaqamu, dan mereka tetap pendirian tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, malaikat rahmat turun kepada mereka sambil berkata jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, dan jangan kamu bersedih. Jadi malaikat rahmat turun untuk menyambut kita dan mengambil nyawa kita dalam keadaan yang aman, insya-Allah. Wa min samaratil amal salih, di antara kebaikan kita melakukan amal saleh dan hasilnya, murafaqatul anbiya wasyuhada wassalihin yaumal qiyamah, kita dapat murafaqah, menemani bersama dengan para nabi, para syuhada dan para salihin pada hari kiamat.
liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah orang yang mendapat nikmat Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, was-syuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka dah sebaik-baik teman. Maknanya orang yang melakukan amal soleh ini dapat ditemani di alam sana oleh mereka yang al-anbiya wasyuhada wassalihin pada hari kiamat. Itu pentingnya kita sentiasa melakukan amal soleh, kan? Muslimin dan muslimat sekalian, wa min samaratil amal soleh, ada lagi di antara kebaikan kita melakukan amal soleh ini, al-amnu min faza'i yaumil qiyamati wa ahwaliha, aman daripada apa faza', ahwal maknanya kedahsyatan pada hari kiamat. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang tak sembahyang, orang meninggalkan suruhan Allah, orang tak beriman, memang di hari akhirat akan menghadapi kegawatan, akan menghadapi kedahsyatan. Tapi orang yang beramal soleh, dia daripada dalam kubur lagi, mati tu, duduk dalam kubur lagi tu, senang, aman, damai, sampailah kepada pengakhirannya. Jadi orang yang melakukan amal soleh ini, al-amnu min faza'i yaumil qiyamati wa ahwaliha, orang yang selamat daripada kegawatan hari kiamat dan kedahsyatannya, wan najati minan nar, dan selamat daripada neraka, tak akan masuk ke dalam neraka, wal fauzi bi ridwanillahi ta'ala, dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatihi, dan juga mendapat syurga. Jadi orang yang beramal soleh ini, seperti saya kata tadi, daripada awal dia masuk ke dalam kubur tu, perjalanan dia dipermudahkan sampai ke syurga. Tidak ada kegawatan, tidak ada kedahsyatan bagi orang melakukan amal soleh. Apa dalil dia? Biqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wahum min faza'in yawma izin aminun. Siapa yang melakukan amal kebaikan, maka dia mendapat balasan yang baik daripadanya, dan mereka aman daripada kegawatan, kedahsyatan pada hari akhirat. Wahum min faza'in yawma izin aminun. Jadi kalau kita nak supaya kita ni selamat daripada kedahsyatan pada hari kiamat, maka kita hendaklah melakukan amal soleh sepanjang masa. Wa min samaratil amal salih fil akhirah husnul khatimah. Di antara kebaikan kita melakukan amal soleh adalah dikurniakan husnul khatimah. Inna min samaratil amal salihah an yarzuqallahu sahibaha husnul khatimati indal mamat. Di antara hasil kita melakukan amal soleh ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita husnul khatimah ketika mana kita mati. Wa min samaratil amal salih fil akhirah, ada lagi hasil daripada kita melakukan amal soleh. Di antaranya adalah dukhulul jannati bi hidayatillahi ta'ala li ibadihi salihin bi imanihim wa salahi a'malihim. Dapat masuk ke syurga dengan hidayah daripada Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dengan iman mereka dan amal kebaikan yang mereka lakukan. Wattamattu' bima fil jannati minan na'im, dan dapat merasai kenikmatan syurga yang berpanjangan. Itulah hasil daripada amal soleh. Ayyuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, min fadlillahi ta'ala ala ibadihi an ja'ala lahum mawasima lit-ta'at. Di antara kurniaan Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim kebaikan ni datang secara berselang-sedi. Baru ni kita tepuhi musim Ramadan, kebaikannya sekian. Duduk sekejap,
kita didatangi kebaikan dan kelebihan yang berada pada musim bulan Zulhijjah. Yastaksiruna fiha minal amal salih. Ketika mana kita berada di bulan Zulhijjah nanti, kita melakukan amal-amal soleh yang banyak. Wa yatanafasuna fiha, dan berlumba-lumba melakukan amal kebaikan. Fima yuqarribuhum ila rabbihim, dalam perkara yang dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Was-sa'idu man igtanama tilkal mawasim. Orang yang bahagia adalah orang yang dapat rebut kebaikan pada bulan tersebut. Datang bulan Ramadan, dia rebut kebaikan sebanyak mungkin. Datang bulan Zulkaidah sekarang ini, dia rebut kebaikan sebanyak mungkin. Datang bulan Zulhijjah nanti, dia rebut kebaikan sebanyak mungkin. Itu orang yang berilmu. Walam yaj'alha tamurru alaihi mururan abiran, dan dia tidak membiarkan kebaikan tadi, musim kebaikan tadi berlalu dengan begitu sahaja. Contohnya, sekarang kita berada di bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah merupakan di antara bulan haram. Kebaikan yang kita lakukan, amal soleh kita lakukan di bulan Zulkaidah ini, ganjaran pahalanya berganda-ganda. Maka orang yang cerdik, dia baca Quran banyak, dia bangun malam, dia bertahajud, dia bersedekah, dia buat kebaikan. Datang bulan Zulhijjah nanti pula, insyaAllah kita akan sentuh apakah kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal soleh yang perlu kita lakukan supaya dia tidak meninggalkan kita dengan begitu sahaja tanpa kita mengambil manfaat semasa kita berada di bulan Zulhijjah ataupun di bulan Zulkaidah. Wa min hazihil mawasim al-fadilah, di antara musim kebaikan yang disebutkan tadi adalah Ashru Zulhijjah, 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, daripada hari yang pertama, hari kedua sampai ke hari yang ke-10. Dia ada keistimewaan dia. Wahya ayyamun syahida laha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayyamid dunya, di mana hari 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, ia merupakan hari disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan hari yang terbaik di dunia. 10 terawal di bulan Zulhijjah merupakan hari yang terbaik di dunia. Wa hassa 'ala al-'amal as-salih fiha, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita, menyuruh kita melakukan amal soleh semasa kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Wa hadza yastad'i min al-'abdi an yajtahida fiha. Ini mendorong kita ini supaya kita beristihad, berlumba-lumba, bersungguh-sungguh melakukan amal soleh semasa kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Wa yuksira min al-a'mal as-salihah, dan memperbanyakkan amal-amal soleh. Wa an yuhsina istiqbalaha waqtinamaha, dan memperelokkan bagaimana kita menyambutnya dan merebut peluang yang ada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Ayyuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, bi ayyi syai'in nastaqbilu al-'ashra al-awail min Zulhijjah, dengan apakah yang perlu kita sambut 10 terawal di bulan Zulhijjah? Awalan, yang pertama, at-taubatus sadiqah, taubat yang jujur. Sebagaimana kita nak masuk Ramadan yang lepas, kita disunatkan bertaubat. Maka kita nak masuk 10 terawal di bulan Zulhijjah, kita kena taubat. Kita bertaubat, mudah je. Ya Allah Tuhanku, aku bertaubat daripada segala dosa. Itu je, aku bertaubat. Fa'alal muslimi an yastaqbila mawasim at-ta'at ammatan bitaubatis sadiqah, maka menjadi kewajipan ke atas seorang muslim menyambut musim kebaikan ini dengan taubat yang jujur. Mana kita sedar dosa kita lepas-lepas ni gini, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taubat tersebut kita tak ada dosa, dan kita masuk 10 terawal di bulan Zulhijjah dalam keadaan yang jiwa yang bersih. Wal azm al-akid 'ala ar-ruju' ila Allah, dan keazaman yang betul-betul azam untuk kembali kepada Allah. Kalau selama ini kita buat dosa, kita stop,
kita kembali kepada Allah. Fa fit taubati falahun lil abdi fid dunya wal akhirah. Maka dalam taubat tadi ia mendapat kejayaan. Seseorang itu mendapat kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat. Orang tak bertaubat dia gagal. Orang bertaubat dia berjaya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah semua sekali wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Jadi untuk kamu mendapat kejayaan, kamu kena bertaubat. Taubat dengan makna kita mengakui segala dosa kita yang lepas, kita menyesal dan kita berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Okey. Yang kedua, al-azmul jad ala tinam hazil ayam. Yang pertama kita kena bertaubatlah. Yang kedua kita ada keazaman yang jitu untuk merebut peluang kebaikan yang ada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Fayam bagi alal muslim, maka sayugiyalah kepada seorang muslim an yahrusa hirsan syadidan ala imarati hazil ayyam bil a'mal wal aqwal as-salihah. Maka seseorang itu dia kena ada kerakusan, dia kena ada rakus untuk mengimarahkan, memakmurkan 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal soleh dan dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik dengan makna ucapan yang baik, membaca Quran, selawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang baik, solat, sedekah dan sebagainya lah. Wa man azama ala syai'in a'anahu Allah wa hayya'a lahu al-asbab allati tu'inuhu ala ikmalil amal. Sekiranya kita ada keazaman, maka Allah akan tolong. Kan? Kalau kita tidak ada keazaman, Allah Ta'ala tak akan tolong. Contohnya, kita berazam nak bangun malam pukul 5 pagi, niscaya Allah Ta'ala akan tolong. Okey, cuba tuan tengok kan. Kalau kita tengok di zaman dahulu, mana ada jam loceng, mana ada handphone, tapi bagaimana mereka boleh bangun pukul 3 pagi? Kerana ada keazaman. Pukul 3 pagi aku nak bangun. Dengan sendirinya pukul 3 pagi tu memang boleh bangun. Jadi dia kata di sini, wa man azama ala syai'in a'anahu Allah wa hayya'a lahu al-asbab allati tu'inuhu ala ikmalil amal. Siapa yang ada keazaman nak buat benda baik, Allah Ta'ala akan tolong dan menyediakan faktor-faktor yang membolehkan orang tadi menyempurnakan amal tadi. Contoh dia berazam nak puasa pada hari Arafah, sampai hari Arafah dia berazam, InsyaAllah dia mudah. Okay. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina, orang yang berjihad, bukan berjihad, orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri kepada mereka hidayah, petunjuk. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita nak apa-apa, ada keazaman lillahi ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong. Contohnya, tuan-tuan sekalian datang masjid, mudah ke payah? Mudah. Kenapa orang yang payah? Sebab tidak ada keazaman. Dan Allah Ta'ala sebut di sini, wallazina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh nak pergi masjid, kan? Lanahdiyannahum subulana, kami akan beri petunjuk kepadanya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau orang tu kalau tidak ada keazaman, walaupun dia dengan azan, tak ada azam nak pergi masjid, Allah Ta'ala tak akan bagi petunjuk kepadanya untuk datang ke masjid. Jadi keazaman tu penting. Okay. Yang ketiga, sempurna kedatangan 10 awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, kita kena melakukan taubat. Yang kedua, kita kena ada keazaman yang jitu untuk merebut peluang yang ada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi, kita kena jauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Sebab bulan Zulhijjah merupakan bulan haram.
dosa yang dilakukan di bulan haram, maka dosanya berganda dan tidak ada keberkatan. Fakama anna ta'at asbabun lil qurbi min Allah ta'ala, fal ma'asi asbabun lil bu'di 'anillahi wa tardi min rahmatih. Sebagaimana kita melakukan amal ketaatan didapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah sebaliknya, dosa yang kita lakukan dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita jauh daripada rahmatnya. Waqad yuhramul insanu rahmatallahi bisababi zambin yartakibuhu. Dan kadang-kadang kita tengok seseorang itu jauh daripada rahmat Allah kerana sebab dosa yang dia lakukan. Contoh dia, nak bangun malam, kenapa payah? Kerana dosa mengganggu kita, kerana dosa membelenggu kita, kerana dosa mengikat kita. Lepas tu kita rasa, kenapa aku ni payah baca Quran? Kenapa aku ni payah nak tahajud? Kenapa aku ni payah nak buat amal? Kerana dosa. Sebab itulah kita kena sentiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak antara benda yang dapat disimpulkan pada malam ini. Kita kena faham bahawa hidup kita ni bersambung. Dia tidak ada pengakhiran hidup kita ni. Bersambung daripada dunia dan akhirat, dan kita kena menjadi orang yang cerdik. Itulah orang yang memikirkan bagaimana kita nak mengakhiri hidup kita. Tak lain tak bukan, kita kena akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Dan yang kedua, kedatangan bulan Zulhijjah nanti akan memberi kebaikan kepada kita yang banyak, dan rebutlah peluang yang ada pada, terutama pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah yang Nabi sifatkan sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung lagi apakah amalan-amal soleh yang perlu kita lakukan sempena kedatangan 10 terawal di bulan Zulhijjah. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.